Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada siri 133 daripada pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala bersama dengan para pelajar Madrasah Hidayatul Muttaqin lil Banat Seksyen 13 Shah Alam, dan kita telah tiba pada hadis-hadis berkenaan tentang Kitabul Janaiz pada hadis yang ke-2124. Hadis ni lebih kurang sama dengan hadis yang kita telah baca sebelum berhenti rehat tadi. Baca sanadnya terlebih dahulu. Maka hadis ini lebih kurang sama dengan hadis sebelum ini, dan hadis selepas ni pun sama, iaitu hadisnya berbunyi laqinu mautakum, talqinkan, ajarkan kalimah la ilaha illallah kepada orang-orang mautakum, bermaksud kata Imam Nawawi orang-orang yang hampir meninggal dunia, orang-orang yang berada dalam sakaratul maut. Maka ajarkanlah mereka la ilaha illallah, supaya itu adalah ucapan, kalam, perkataan terakhir mereka sebelum meninggalkan dunia. 2125 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Nabi SAW telah bersabda, laqinu, ajarkanlah mautakum, orang-orang yang hampir meninggal dunia daripada kalangan kamu. Apakah yang kita nak ajarkan? La ilaha illallah. Bermula riwayat 2126, Imam Muslim mula membawakan ucapan-ucapan doa bagi orang yang kehilangan ahli keluarga yang meninggal dunia. Adapun orang yang nak meninggal dunia, kita ajarkan la ilaha illallah. Orang yang hidup pula bagaimana? Maka Nabi SAW telah mengajarkan mereka doa yang bakal kita baca. Dan kebanyakan ni adalah kisah daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW sebelum dia berkahwin dengan Nabi sewaktu kematian suami pertamanya, Abu Salamah radhiyallahu anhu. Baca 2126. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala, sesungguhnya beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, ma min muslim, tidaklah mana-mana orang Islam, tusibuhu, menimpanya, musibatun, akan musibah, akan ujian yang berat. Fayaqulu, lalu dia berkata, ma amarallahu, dengan kalimah yang Allah telah perintahkannya untuk mengucapkannya. Apakah yang patut seseorang itu baca bila ditimpa musibah? Sama-sama kita baca, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya akan kembali dan pulang kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kurniakanlah pahala pada musibahku. Wa akhlif li khairan minha, dan kurnialah gantian yang baik bagiku daripada musibah yang menimpa ini. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa ini bila diuji, illa akhlafallahu lah, kecuali Allah akan menggantikan untuknya khairan minha, sesuatu yang lebih baik daripada ujian yang telah menimpanya. Berkata Ummu Salamah, maka apabila suamiku Abu Salamah telah meninggal dunia,
dan Abu Salamah ini adalah adik-beradik susuan dengan Nabi SAW. Mereka minum susu daripada wanita yang sama, iaitu ibu susuan Nabi yang pertama, Suwaibah Al-Aslamiyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka apabila Abu Salamah, saudara susuan Nabi, telah meninggal dunia, maka aku telah berkata, Ayyul muslimina khairun, orang Islam manakah yang boleh jadi lebih baik daripada suamiku Abu Salamah yang telah meninggal dunia? Awwalu baitin, kami adalah keluarga yang pertama-tama sekali berhijrah kepada Allah. Thumma ilni qultuha, kata Ummu Salamah, namun aku tetap membaca doa yang Nabi ajar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka berkata Ummu Salamah, fa akhlafallahu li, maka dengan berkat doa tersebut Allah telah menggantikan untukku Nabi SAW sebagai suamiku. Berkata Ummu Salamah, arsala ilayya Rasulullah Hatib bin Abi Balta'ah, maka Nabi telah mengutuskan untuk meminangku, yakhtubuni, untuk meminangku sahabat baginda yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Maka aku telah berkata, innali bintan, sesungguhnya aku tidak mahu menyusahkan Nabi kerana aku mempunyai seorang anak perempuan daripada perkahwinan dengan Abu Salamah. Wa ana ghayur, dan aku pula adalah seorang wanita yang kuat cemburu. Maka Nabi SAW bersabda, amma ibnatuha, adapun anak perempuan Ummu Salamah, maka kami akan berdoa kepada Allah ayyughniha anha, supaya Allah mencukupkan beliau daripada ibunya perlu menanggungnya. Wa ad'ullah, dan aku akan berdoa kepada Allah an yadhhaba bil ghairah, semoga Allah menghilangkan sifat kuat cemburu yang ada pada Ummu Salamah. 2127 baca. Ummu Salamah zaujin Nabi, isteri Nabi SAW telah berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, ma min abdin, tidaklah mana-mana hamba, tusibuhu musibatun, menimpanya musibah, fayaqulu, lalu dia membaca doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah kurniakanlah ganjaran pada musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan kurniakanlah gantian bagiku, gantian yang lebih baik daripada musibah yang menimpa. Maka sabda Nabi, apakah kelebihan orang yang membaca doa ini? Illa ajarahullah, kecuali Allah pasti akan memberinya ganjaran pahala pada musibahnya. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah pasti akan menggantikan untuknya gantian yang lebih baik berbanding musibah yang menimpa. Berkata Ummu Salamah, falamma tuwfi Abu Salamah, apabila Abu Salamah telah meninggal dunia, aku telah berkata kepada diri, aku telah mengucapkan doa, kama amarani Rasulullah, sebagaimana yang Nabi telah perintahkan, fa akhlafallahu li, maka Allah telah menggantikan untukku seseorang yang lebih baik daripada Abu Salamah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2128 lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka dalam riwayat ini ada penambahan. Berkata Ummu Salamah, falamma tuwfi Abu Salamah, apabila suamiku Abu Salamah telah meninggal dunia, maka aku berkata, man khairum min Abi Salamah, siapakah yang boleh menjadi lebih baik daripada Abu Salamah, sahibi Rasulillah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma azamallah huli, kemudian Allah telah menguatkanku, fakultuha, lalu aku telah membaca doa tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berkata Ummu Salamah, maka dengan berkat doa Nabi tersebut, fatazawwajtu, maka aku telah dapat menikahi, mengahwini Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2129 baca. Maka hadis ini nak menerangkan bila adanya kematian, maka jaga perkataan yang diucapkan. Jangan cakap benda yang tak elok, jangan cakap benda yang pada waktu itu tak bagus bila adanya kematian ataupun sewaktu kita ziarah orang sakit.
Kerana sabda Nabi, malaikat ramai pada waktu itu yang akan mengaminkan apa jua yang kita ucapkan. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza hadartumul marid," apabila kamu menziarahi orang yang sakit, awil mayyit, ataupun menziarahi orang yang meninggal dunia, faqulu khairah, maka berkatalah kamu hanya perkataan yang baik-baik. Kenapa? Maka Nabi terangkan, fa innal malaikah, kerana sesungguhnya para malaikat, yu'minuna ala ma taqulun, akan mengaminkan atas apa jua yang kamu ucapkan. Qalat telah berkata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, bila Abu Salamah telah meninggal dunia, aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai utusan Allah, inna Aba Salamah, sesungguhnya Abu Salamah qad mata, telah meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli, bacalah kamu doa, Allahumma ghafirli walah, ya Allah ampunilah daku dan Abu Salamah, wa aqibni minhu uqbah hasanah, dan berikanlah daku gantian yang lebih baik minhu, daripadanya. Maka sentiasa minta doa ini. Kalaulah kematian, minta doa pengampunan untuk si mati dan minta gantian yang lebih baik. Qalat, berkata Ummu Salamah, fakultu, lalu aku telah membaca doa yang Nabi ajar, fa'aqabani Allah, maka Allah telah menggantikan kepadaku seseorang yang lebih baik daripada suamiku, itulah Muhammadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. 2130 baca. Daripada Ummu Salamah, hadis ini nak menceritakan kalaulah jenazah punya mata terbuka, kenapa? Dan pada waktu itu sunnah untuk menutupkannya, dan juga doa yang boleh dibaca ketika mana berlakunya musibah, berlakunya kematian dan kehilangan. Maka daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk, ala Abi Salamah, menziarahi Abu Salamah, wa qad syaqqa basaruh, dalam keadaan telah terbuka pandangan mata dia. Dan ini biasa, orang yang meninggal dunia mata dia terbuka, biasa. Jangan pula ada yang mengatakan, ini sebab nampak azab, nampak siksaan. Tak ada dalil untuk itu. Bahkan Nabi terangkan kenapa mata jenazah terbuka. Maka sabda Nabi, fa'aghmadah, maka Nabi telah menutupkan mata jenazah. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna ruha, sesungguhnya roh manusia, idza qubida, apabila ditarik keluar, tabi'ahul basar, maka penglihatan mata telah mengikuti dia. Maka bila roh kita nak keluar, maka mata kita ni dia pun tengok ke mana roh kita dibawa pergi. Tapi bila roh kita dah keluar, mata dah tak dapat nak tutup sebab dah tak ada roh. Maka sebab itulah mata kebanyakan manusia dia dalam keadaan terbuka. Kerana dia sedang melihat rohnya dibawa pergi, rohnya ditarik keluar. Tak ada kaitan pun tentang nampak azab, nampak seksa dan apa yang kita biasa dengar. Maka Nabi terangkan bila seseorang itu rohnya dicabut, ditarik keluar, maka pandangan matanya mengikuti roh tersebut. Fadajjana min ahli, maka telah bising beberapa orang daripada kalangan keluarga Abu Salamah. Maka Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum, janganlah kamu berdoa ke atas diri kamu sendiri, illa bi khairin, kecuali hanya doa-doa yang baik. Jangan pada waktu tu kalau ada kematian, orang-orang dulu pada zaman awal Islam mereka suka kata, binasalah kami, dah tak ada siapa yang nak menolong kami, hancurlah kami, buruklah kami. Maka mereka selalu sebut perkataan-perkataan yang tak elok. Sebab itu sabda Nabi, janganlah kamu mendoakan ke atas diri kamu keburukan, kerana itu yang akan berlaku. Hanya doa benda yang baik. Sabda Nabi SAW, fa innal malaikah, kerana sesungguhnya para malaikat, yu'minun, mereka mengaminkan atas apa jua doa yang kamu katakan. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma ghafir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah bagi Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, tinggikanlah kedudukannya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan tentukanlah pengganti yang baik fi aqibihi, pada keturunannya, fil ghabirin, yang berbaki. Al ghabirin ay al bakin. Waghfir lana, dan ampunilah kami dan ampunilah ia, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam, wafsah lahu, dan luaskanlah baginya di dalam kuburnya, wa nawwir lahu, dan cahayakanlah baginya di dalam kuburnya. 2131 baca sampai habis.
Baca sampai habis, laju sikit. Maka doa ni lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini, cumanya ada penambahan pada perkataan fi aqibihi dengan perkataan fi tarikatihi. Maknanya lebih kurang sama pada apa yang ia tinggalkan. Terus maka total ada 7 doa yang Nabi SAW baca untuk Abu Salamah ketika mana Abu Salamah meninggal dunia. Kebanyakannya ada pada riwayat sebelum ini. 2132 baca. Maka hadis ni boleh kurang sama nak menerangkan kenapa mata jenazah terbuka. Maka Nabi terangkan sebab apabila jenazah ditarik pergi, maka pandangan mata ini dia tengok jenazah, roh dia yang sedang ditarik pergi. Namun apabila roh terkeluar sepenuhnya, mata dah tak boleh tutup sebab dah tak ada roh, dah tak ada nyawa. Maka sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, sabda Nabi, alam tarau, tidakkah kamu melihat al-insana, manusia, idza mata, apabila meninggal dunia, syakhasa basaruh, maka terbuka matanya, terbuka penglihatan dia. Maka para sahabat berkata, bahkan wahai Rasulullah, sabda Nabi SAW, fadzalika hina yatba'u basaruhu nafsah, maka sebenarnya itulah waktu dan keadaan di mana penglihatannya mengikuti nafsahu, dirinya sendiri yang sedang dibawa pergi oleh malaikat, ataupun nafsahu bermaksud roh dia. Bila malaikat membawa pergi roh dia, mata dia asyik tengok dan tak dapat nak tutup bila roh dah keluar daripada jasad. 2133 baca sampai habis. Terus 2134. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala telah berkata, lamma mata Abu Salamah, apabila suamiku Abu Salamah telah meninggal dunia, qultu, aku telah berkata, gharib, aku adalah orang yang asing. Sebab beliau daripada keluarga Abu Jahal, daripada Banu Makhzum, dan pada waktu itu daripada keluarga Abu Jahal, tak ramai yang masuk Islam. Maka beliau asing, beliau bersendirian. Wa fi ardi ghurbah, dan berada di negeri yang asing. La abkiyannahu bukaan, maka pada awalnya beliau berjanji, pasti aku akan menangisi dengan tangisan yang akan dipercakapkan tentangnya oleh orang ramai. Yutahaddatsu anhu, akan dipercakapkan tentang tangisan tersebut oleh orang ramai. Dia nak menunjukkan kesedihan dia. Dan perkara itu di awal Islam adalah biasa sebelum Nabi SAW tegur untuk tidak meratap, menangis, mengeluarkan suara dan seumpamanya. Fakuntu qad tahayyatu lil buka, kata Ummu Salamah, dan aku telah bersedia untuk menangisi kematian suamiku. Iz aqbalat imra'ah, maka telah datanglah seorang wanita daripada As-Sa'id. As-Sa'id bermaksud awalil Madinah, kawasan tinggi Madinah. Maka lihat kepada baris yang terakhir, al-awali As-Sa'id bermaksud awalil Madinah. Maka wanita ini telah datang kenapa? Turidu an tus'idani, dia ingin untuk menolongku dalam menangis. Tus'idani baris yang terakhir, tusa'iduni fil buka. Sebab pada waktu itu Ummu Salamah seorang-seorang, tak ada keluarga yang lain. Maka pada zaman sebelum Islam, orang Arab mereka biasa begitu. Mereka menangis untuk orang lain, mereka mengupah orang untuk menangis jika ada kematian dalam keluarga mereka. Sebab itulah Islam larang. Maka fastaqbala Rasulullah, maka telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aturidina, adakah kamu mahu antudkhilis syaitan, untuk memasukkan syaitan ke dalam rumah yang Allah telah mengeluarkan syaitan daripada rumah tersebut. Marratain, Nabi tanya sebanyak 2 kali. Maka kenapakah disebut tentang syaitan di sini? Sebab meratap ataupun menangis dengan mengeluarkan suara adalah sesuatu yang disukai oleh syaitan. Fakafaftu, maka kata Ummu Salamah, aku telah menahan diriku daripada menangis. Falam abaki, maka aku tidaklah menangis sehingga mengeluarkan suara meratap dan seumpamanya. 2134 baca. Ini ada satu doa. Kalaulah adanya kematian boleh baca doa ini. Terus
Daripada sahabat Nabi Usama bin Zaid radhiyallahu taala beliau berkata, "Kunna indan Nabi, kami ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsalat ilaihi, maka telah mengutuskan kepada Nabi seorang utusan." Siapa yang mengutuskan? Ihda banatihi, salah seorang daripada anak perempuan baginda. Dalam riwayat yang lain menyebut ini adalah Zainab. Maka Zainab telah mengutuskan seseorang kepada Nabi. Tad'uhu, memanggil Nabi untuk datang. Wa tukhbiruhu, dan dia mengkhabarkan kepada Nabi anna sabiyyan laha, bahawa anak lelakinya ataupun anak lelakinya fil maut, berada dalam sakaratul maut. Lalu dia jemput Nabi, dia minta ayah dia datang Nabi supaya Nabi dapat tengok cucu Nabi yang berada dalam sakaratul maut. Maka Nabi SAW bersabda kepada utusan tersebut, "Irji ilaiha, kembalilah kepada anak perempuanku, fa akhbirha, maklumkanlah dia, inna lillah," ini bacaan dia, "inna lillahi ma akhadha," sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, walahu ma ata, milik Allah lah apa yang Allah bagi, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap perkara di sisi Allah berlaku dengan tempoh yang tertentu dalam kurungan seperti yang Allah tetapkan. Maka ini antara yang boleh baca ketika mana nak menenangkan diri. Maka Nabi pesan kepada utusan ini untuk sampaikan kepada anaknya, famurha faltasbir, suruhlah dia untuk bersabar, wal tahtasib, dan suruhlah ia untuk wal tahtasib, untuk mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah. Fa'adar Rasul, maka kembali semula utusan tadi kepada Nabi seraya berkata, "Inna, sesungguhnya anak perempuan Tuan wahai Rasulullah telah bersumpah yang Tuan mesti datang berjumpa dengan dia." Maka berkata perawi, maka Nabi SAW telah berdiri bangun, dah telah bangun bersama dengan Nabi Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, wan talaqtu ma'ahum, dan kata Usama bin Zaid, aku turut bersama dengan mereka. Farufi'a ilaihi sabi, maka telah dibawakan cucu Nabi SAW, baby tadi, anak lelaki tadi, kepada Nabi SAW. Wa nafsuhu, dalam keadaan nafasnya, taqaqa, sedang turun naik. Sebab dia tengah sakarat, dia tengah berada pada penghujung sebelum meninggalkan dunia. Ka'annaha fi syannah, Usama bin Zaid membawakan contoh seolah-olah air yang sedang menggelegak di dalam bekas air. Bunyi dia, suasana pada waktu itu boleh berdengar, pada waktu itu kuat bunyi suara yang datang daripada pernafasan dia yang turun naik kerana sakaratul maut. Fafadat ainah, maka menitis air mata Nabi SAW melihat keadaan cucu baginda. Maka Sa'ad bin Ubadah telah bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Kenapa Tuan menangis? Maka Nabi SAW bersabda, "Hadhi rahmah." Ini adalah rahmat yang mana Allah letakkan pada hati-hati hamba-Nya. Wa innama yarhamullah, dan Allah akan merahmati dan mengasihi daripada kalangan hamba-Nya yang pengasih dan penyayang. Maka hadis ini memberi pengajaran bahawa seseorang yang menangis tanpa meratap itu taklah salah. Yang tak dibenarkan adalah seseorang yang meratap, melolong, menjerit saat berlakunya kematian. Terus riwayat seterusnya 2136, baca sampai habis, lebih kurang sama. Riwayat 2137 lebih kurang sama, nak menerangkan tentang menangis tanpa meratap dan meraung adalah tidak ada masalah. Yang dilarang adalah menangis dalam keadaan meratap, meraung, melolong, itu yang dilarang. 2137 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ishtaka, telah jatuh sakit Sa'ad bin Ubadah, syakwalah, salah satu penyakit yang beliau ada. Telah jatuh sakit Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah ketua bagi golongan Khazraj daripada penduduk Madinah. Maka Nabi SAW telah datang menziarahinya. Daripada sini juga kita belajar bahawa sunnah menziarahi orang tak sakit. Maka bersama dengan Nabi SAW adanya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Falamma dakhala alaih, maka apabila Nabi masuk bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah, wajadahu fi ghashiyah ataupun ghasyah, maka Nabi mendapati dia sedang pingsan.
Maka Nabi SAW bertanya, aqad qada? Adakah Sa'ad bin Ubadah telah meninggal dunia? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW telah menangis. Falamma ra'al qawmu buka'a Rasulillah. Apabila para sahabat melihat tangisan Nabi SAW, bakau, mereka pun turut menangis. Maka Nabi SAW bersabda, ala tasma'un, tidakkah kamu mendengar? Sesungguhnya Allah tidak mengazab bidam'il ain, kerana tangisan air mata. Wala bihuznil qalb, Allah tak mengazab kerana sedihnya hati seseorang. Walakin yu'adzib, akan tetapi Allah akan mengazab. Dan Nabi SAW mengisyaratkan kepada lidahnya, apabila lidah itu mengucapkan perkataan yang tak elok, maka Allah akan menurunkan azab. Jelas ke jelas? 2138, baca laju sikit. Ini pun nak menceritakan tentang kisah Sa'ad bin Ubadah, bagaimana Nabi SAW menziarahi dia. Maka sunnah untuk menziarahi orang-orang yang sakit. Terus? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami sedang duduk bersama dengan Nabi SAW. Idza ja'ahu rajulun minal ansar, telah datang kepada Nabi seorang lelaki daripada golongan Ansar, lalu memberi salam kepada Nabi. Summa adbara al-ansariyu, ketika mana orang Ansar tersebut nak berlalu pergi, maka Nabi SAW bertanya, ya akhal Ansar, wahai saudara Ansarku, kaifa akhi, bagaimanakah keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu? Faqala, maka berkata Ansar tersebut, salih, dalam keadaan baik. Maka Nabi SAW bertanya, man ya'uduhu minkum, siapakah yang nak ikut menziarahi Sa'ad bin Ubadah daripada kamu? Faqama, maka baginda telah berdiri dan kami pun turut berdiri bersama dengan Nabi. Wa nahnu bid'ata asyar, jumlah kami lebih daripada 10 orang. Ma alaina ni'al, ini nak menggambarkan miskinnya pada sahabat muhajirin Nabi. Kata Abdullah bin Umar, kami tidak mempunyai selipar. Bila mereka nak ziarah tu, kami tidak mempunyai selipar, tidak pula khuf, tidak pula topi, tidak pula qamis. Qamis adalah pakaian yang dipakai di luar. Namshi, dan kami berjalan dalam keadaan itu di tengah terik matahari, fi tilkas sibah, pada tanah yang tandus, sehinggalah kami datang kepada Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Fastakhara qaumuh, maka kaum dia, keluarganya telah menjauh supaya daripada sisinya, supaya Nabi SAW boleh menghampiri Sa'ad bin Ubadah bersama dengan para sahabat yang datang bersama baginda. 2139 baca. Maka hadis ini nak menerangkan sabar yang dituntut, yang pahala dia sangat besar. Itu adalah ketika pukulan pertama musibah. Kalaulah musibah tu dah jadi lali baru nak sabar, maka tidaklah mendapat pahala di situ. Maka sabar mestilah pada pukulan pertama musibah. Baca hadis dia. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, as-sabru, sesungguhnya sabar yang dituntut adalah inda sadmatil ula, pada pukulan pertama musibah. 2140, lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka ini menceritakan waktu bila Nabi sebut innamas sabru inda sadmatil ula. Baca. Maka Nabi SAW telah mendatangi seorang wanita tabki yang sedang menangis ala sabiyillah, di atas kematian salah seorang anak dia yang masih muda. Maka Nabi SAW telah menegurnya seraya bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah kamu, kawal diri kamu, jangan sampai meratap, melolong, menangis dengan mengeluarkan suara dan sebagainya. Maka wanita ni dia tak perasan Nabi. Lalu dia pun berkata, wama tubali, apa kena-mengena dengan kamu, bimusibati, pada musibah yang menimpa aku. Maka Nabi SAW pun berlalu pergi. Maka bila Nabi dah pergi, dikatakan kepada wanita ini, itulah Nabi SAW. Fa'aghadaha, maka dia telah sangat terkejut, mislul maut, sehingga dia hampir-hampir mati. Dia terkejut yang dia marah Nabi SAW. Fa'atat, maka dia pun telah datang kepada Nabi SAW, dan dia mendapati, falam tajid, dia mendapati pada pintu rumah Nabi tidak ada bawabin, tidak ada penjaga pintu. Sesiapa boleh masuk berjumpa dengan Nabi.
Maka dia pun berkata, wahai utusan Allah, lam a'rifkah, aku minta maaf, aku tidak mengenali kamu. Maka Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadmatil inda awwali sadmah, kamu dah terlepas pahala sabar kerana sesungguhnya sabar itu pahalanya adalah pada pukulan pertama musibah, au qala inda awwali sadmah. Terus jelas ke jelas? Maka pukulan pertama musibah tu yang dituntut sabar. 2141 baca sampai habis, laju sikit. Terus 2142 baca laju sikit. Maka hadis-hadis yang bakal kita baca, ada beberapa hadis ini nak menceritakan maksud hadis orang yang meninggal dunia akan diazab dengan sebab tangisan ahli keluarganya yang masih hidup. Maka apakah maksud hadis tersebut, kita akan baca. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala sesungguhnya Hafsah, kakaknya, telah menangis sewaktu kematian Umar bin Khattab, ayah mereka. Maka Umar bin Khattab telah menegur. Faqal, mahlan, berhenti menangis, wahai anak perempuan kesayanganku. Alam ta'lami, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayat, yu'adzabu, akan diseksa, bibukai ahli alaih, disebabkan kematian keluarganya ke atasnya. Lalu apa maksud hadis ini? Adakah langsung tak boleh menangis? Padahal tadi kita belajar, Nabi SAW pun menangis. Maka maksud mayat akan diseksa dengan sebab tangisan ahli keluarganya, kata Imam Nawawi pada baris yang ke 2, 4, 6, 8, 10 daripada bawah, kata Imam Nawawi fata'awwalahal jumhur, majoriti para ulama menyebut maksud hadis ini adalah man wassa, yang seseorang yang berwasiat bi ayyubka alaih, untuk orang yang masih hidup menangis bila dia tak ada. Wa yunaha, untuk mereka meratap bila dia meninggal dunia. Fanafadzat wasiyatuh, maka mereka pun mengamalkan pesanan wasiat dia. Maka orang yang seperti ini yang akan diazab kerana dia telah berpesan untuk meratap dan juga untuk menangisi kematian dia. Padahal perkara itu tak berapa disukai oleh Nabi SAW. Adapun orang yang dia tak suruh, maka dia tak akan dikenakan apa-apa hukuman dan siksaan, kerana Al-Quran menyebut wala taziru waziratun wizra ukhra, maka tidak akan dibebankan seseorang dengan bebanan perbuatan maksiat dosa orang lain. Sebab itu kata Imam Nawawi, fa amma man baka, maka barang siapa yang ada keluarga dia menangisi dia, wanahu, mereka meratap kematian dia, min ghairi wasiyah, tanpa dia ada berpesan membuat wasiat, maka dia tidak akan diazab sebab dia tak salah apa-apa. Maka maksud di sini adalah apabila dia pesan, dia wasiat, maka dia akan kena seksa. Baca hadis. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, beliau berkata, al-mayyitu, mayat, yu'azzabu, akan diseksa di dalam kuburnya, bimani halai, dengan sebab ratapan yang dilakukan ke atasnya. Kita dah sebut maksudnya adalah apabila dia pesan, dia suruh, dia wasiat sebelum dia meninggal dunia, maka dia kena seksa di atas suruhan dan juga perintah yang dia buat. Jelas ke jelas? 2144 baca sampai habis, lebih kurang sama lafaz dia. Dua 154 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, lamma tu'ina, apabila telah ditikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ughmi alaih, beliau telah jatuh pingsan sebab terlalu banyak darah yang keluar. Fasiha alaih, maka telah ada suara ratapan ke atas Umar, suara ratapan yang kuat. Maka apabila Umar bin Khattab sedar, dia telah tegur, beliau berkata, ama alimtum, tidakkah kamu tahu, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayat,
la yu'adzabu bi buka'il hayy, diazab dan diseksa dengan sebab kematian, dengan sebab tangisan orang yang masih hidup. Dan ini maksudnya adalah apabila dia wasiat, suruh dan perintahkan. Kalaulah tidak, maka dia tidak kena azab. 2146 baca. Maka hadis ini menerangkan tentang Umar bin Khattab menegur Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, lamma usiba, apabila telah ditimpakan, apabila telah jatuh sakit kerana ditikam Umar bin Khattab, ja'ala Suhaib yakul, maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi telah berkata, wa akhah, wahai saudaraku. Maka Umar bin Khattab menegurnya, wahai Suhaib, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayat, la yu'adzabu, diseksa, bibuka ilhai, dengan sebab tangisan orang yang masih hidup. Dan ini adalah ketika dia pesan, dia wasiat, dia perintahkan. 2147 baca. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma usiba Umar, apabila Umar bin Khattab telah ditikam, aqbala Suhaibun min manzilih, telah datang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi daripada rumahnya, hatta dakhala ala Umar, lalu dia telah masuk bertemu dengan Umar, faqama bihiyalih, dan dia telah berdiri di sisi Umar, yabki, dalam keadaan menangis. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab berkata kepada Suhaib, ala ma tabki, kenapa kamu menangis? A'alayya tabki, adakah kamu menangis ke atasku? Maka berkata Suhaib, wallah, ya betul demi Allah. La'alaika abki ya Amirul Mukminin, aku menangisi ke atasmu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab berkata, wallahi, demi Allah, laqad alimta, demi sesungguhnya kamu telah tahu, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man yubka alaih, barang siapa yang ditangisi di atas kematiannya, yu'adzab, akan diturunkan azab siksa. Tapi ini kita dah sebut, adalah pada situasi apabila dia wasiat dan berpesan. Qala, terus Aisyah menyebut maksud daripada hadis ini adalah berlaku pada golongan Yahudi, sebab mereka berpesan-pesan dan berwasiat untuk menangisi dan meratap kematian mereka. 2148 baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar bin Khattab lamma tu'ina, apabila telah ditikam, awwalat alaihi, maka telah menangis dengan meratap Hafsah. Awwala bermaksud al-buka'u bi sautin. Maka Umar berkata, wahai Hafsah, bukankah kamu telah mendengar Nabi SAW bersabda, al-mu'awwalu alaihi yu'adzab, orang yang menangis dengan meratap akan diturunkan pada waktu itu ke atasnya azab. Wa awwala alaihi Suhaib, ketika mana Suhaib meratap Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab juga menegur, wahai Suhaib, ama alimta, tidakkah kamu tahu, annal muawwal, sesungguhnya orang yang ke atasnya berlakunya ratapan, maka orang tersebut akan diazab. 2149 baca. Maka daripada Abdullah bin Abi Mulaika, beliau berkata, aku sedang duduk di sisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa nahnu nantazir, dan pada waktu itu kami sedang menunggu jenazah Ummu Aban binti Uthman, ibu kepada Aban binti Uthman radhiyallahu anhum. Wa indahu, dan di sisi mereka ada anak Uthman yang bernama Ammar bin Uthman. Ammar bin Uthman, yang mana yang ini merupakan anak kepada almarhumah. Maka Abdullah bin Abbas telah datang, yaquduhu qaid, dalam keadaan ada seseorang yang telah memimpinnya. Fa'urahu akhbarahu bimakan ibni Umar, maka telah dikhabarkan kepada Abdullah bin Abbas adanya Abdullah bin Umar. Faja'a, maka dia pun telah duduk di sisi Abdullah bin Umar. Fakuntu bainahuma, maka berkata perawi Abdullah bin Abi Mulaikah, aku duduk di antara Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fa idza sautun minad dar, tiba-tiba terdengar suara ratapan daripada dalam rumah. Maka Abdullah bin Umar berkata, ka'annahu ya'ridu, seolah-olah beliau sedang memberi isyarat kepada Ammar bin Uthman untuk dia bangun dan melarang mereka daripada meratap.
Berkata Abdullah bin Umar, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, innal mayyit, sesungguhnya jenazah pasti akan diseksa dengan sebab tangisan ahli keluarganya. Fa'arsalaha, maka Amr bin Uthman telah mengutuskan maka Abdullah telah mengutuskan seseorang untuk menenangkan para wanita daripada meratap. 29927 kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada malam nanti insya-Allah. Petang ni tidak ada kelas.